Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita akan lihat topik yang terakhir dalam subjek ECE 128, iaitu topik yang ke-6, iaitu Introduction to Pointer. So, untuk topik yang ini adalah dia punya lesson outcome dia adalah at the end of the lesson, student should be able to describe and also able to explain pointer declaration and pointer initialization. And also the second lesson outcome is the pointer and also the array. Maksudnya kita macam mana kita nak gunakan pointer tersebut. Okey, kemudian kita nak lihat pelaksanaan pointer pada array. Okey, introduction. Okey. Pointer are the variable whose the value are memory address. The pointer contain the address of the variable that is pointing to. A pointer and also the variable is pointing to must have the same type. For example, integer pointer point to the integer type of variable. Character pointer point to the character type of variable. And this is the concept of the pointer. Nanti saya akan cerita lebih detail lagi berkaitan dengan pointer tersebut. Okay. Kemudian kita ada pointer declaration. So kita ada integer. So kita ada asterisk kat sini yang untuk star dekat sini. Kemudian kita ada satu nama kat sini ptr. Lepas tu kita ada char data type dia pointer tadi, iaitu asterisk dan juga y ptr dan seterusnya. Okay, so okay, so ini adalah pointer operator. So ni tertinggal ni, saya rasa ni tertinggal simbol integer kat sini ni. Okay. Yang ni baru kita assign lah. Okay, boleh serta. Okay, so right. Okay, so kita lihat secara okay, saya akan terangkan asas dia macam mana kita nak faham pointer ini. Okay, alright. Selalunya apa yang kita akan buat untuk kita nak buat sesuatu, kita nak declare variable. Okay, so kita akan buatlah, iaitu kita akan buat integer y sama juga dengan 5. Maksudnya apa dekat sini adalah kita akan create satu variable, satu variable yang mempunyai nama, iaitu y. Variable tersebut dia punya nama dia adalah y. Dan variable y ini mempunyai klasifikasi dia. Okey, klasifikasi iaitu jenis data yang akan yang akan dipegang oleh variable tersebut, iaitu jenis data dia. Jenis data dia adalah jenis data integer. Jenis data dia adalah jenis integer, dan variable tersebut mempunyai initialize value dia sebanyak, nilai dia sebanyak berapa? 5. Okey. Jadi apa yang dibuat oleh ini adalah instruction by the user. Jadi apa yang dilaksanakan oleh compiler adalah dia akan create satu memory block di dalam kita punya komputer, dan setiap memory block mempunyai apa? Mempunyai address dia. Katakan 0 kali 10, 0 kali 12, 0 kali 14, 0 kali 16. Okey. Dan compiler tersebut akan assign contohnya, okey, contohnya pada 0 kali 10 ini adalah merujuk kepada variable y. Maka di dalam memori ataupun ini semua ni adalah address. Ini semua adalah address. Bila ada dalam memori, kita ada blok memori, dan setiap blok memori tersebut diwakili dengan address. Jadi kandungan
pada address tersebut mempunyai location, okay? Setiap address tadi ada location dia, iaitu dalam memory block tersebut ada location dia, dan di dalam location tersebut, okay, di dalam location tersebut mengandungi satu maklumat ataupun data kita yang kita set tadi, iaitu merujuk kepada kita punya instruction dekat sini, iaitu Y sama juga dengan 5. So dalam lokasi tersebut mempunyai data, dan data tersebut adalah data type dia, jenis data type dia adalah integer dan mempunyai nilai dia sebanyak 5. Okey, nilai dia sebanyak apa? 5. Manakala variable yang lain pula, pada address yang lain pula, okey, kat sini kita ada 0 kali 12 ni, so kita tak set, so dia ada unknown value lah. Contohlah kat sini katakan nilai dia adalah sebanyak 10, okey, katakan nilai dia sebanyak 14, okey, mungkin kat sini 20 sebagai contoh. Ni adalah nilai-nilai yang sedia ada dalam kita punya memori. Maka pada address 10 dekat sini yang diwakili dengan variable Y mempunyai kandungan nilai dia sebanyak 5. Jadi ini yang akan berlaku dalam sesuatu instruction sebagaimana yang saya tulis dekat sini. Apa yang akan berlaku? Ini adalah yang kita faham, yang kita lihat, tapi ini adalah yang komputer akan lihat macam ni dalam kondisi macam ni. So human akan lihat macam ni, dan ini adalah proses yang akan berlaku ataupun yang akan komputer laksanakan. Jadi tujuan kita buat pointer dekat sini gitu, adalah kita nak akses sesuatu data pada address yang tertentu. Sebagai contoh, kita akan buat satu kita nak declare pointer. Jadi kita nak declare pointer, kita akan buat integer asterisk kat sini ataupun star. Lepas tu kita akan buat ptr kat sini. Okey. Jadi bila kita buat macam ni, apa yang akan berlaku adalah, okey, kita akan create satu variable yang mempunyai nama dia adalah ptr. PTR nama dia. So nama variable ni, bila kita buat PTR ni, dia memberi satu maksud yang bermakna lah. So contohnya Y, mungkin you kata Y itu merujuk kepada sesuatu variable yang you akan buat satu manipulation data pada variable tersebut. Mungkin you akan buat merangkumi, ataupun you kata Y itu akan you buat satu operasi campur dan tolak. Okey, contohnya. So adalah membawa maksud yang tertentu. Manakala pointer ni, PTR ni, kita kata secara amnya, bila kita lihat PTR ni, okey, ini akan memberi satu maksud variable tersebut. Kita akan buat fokus kita adalah pada pointer. Dan bila you akan lihat satu simbol asterisk kat sini, iaitu dalam bentuk star dekat sini, kat atas ni, maka ini adalah secara amnya adalah merujuk kepada proses pointer yang akan dilaksanakan. Okey, yang akan dilaksanakan. Jadi seterusnya apa yang kita akan buat adalah, okey, apa yang kita akan buat, instruction yang seterusnya adalah kita akan masukkan address 0 kali 10 ini, 0 kali 10 ini ke dalam variable ptr. So macam mana saya nak ambil address? Bukan saya nak ambil nilai, tapi saya nak ambil address dia. Address apa? 0 kali 10 ini.
Dan kita tahu 0 kali 10 ini adalah merujuk kepada variable y. Jadi sebagaimana yang saya selalu ajar pada awak adalah untuk kita access address adalah kita mengambil simbol n dekat sini. Kita ambil simbol n dekat sini. Kemudian kita akan tulis y dekat sini. Maka apakah yang akan berlaku dekat sini adalah PTR di sini akan mengandungi address apa? Address 0 kali dengan 10 tu. So secara amnya dekat sini PTR sama juga address y, iaitu 0 kali dengan 10. Okey. So apabila dua benda ini telah kita laksanakan, maka kita telah membuat satu deklarasi berkaitan dengan pointer. So pointer, you kena buat dua benda ini. You kena buat dua benda ini. Yang pertamanya sekali adalah you kena declare pointer tersebut. Jadi untuk kita declare pointer adalah kita kena letak data type yang kita hendak akses pada address tersebut. Sebagai contoh, so kita ada PTR dan juga kita ada simbol address y dekat sini. Maka apa yang akan buat dekat sini adalah kandungan y ini adalah mempunyai data type dia adalah jenis integer. Jadi pointer yang kita hendak akses dekat sini ni adalah mempunyai kandungan yang mempunyai data type dia adalah sama, iaitu kalau kita nak akses data pada address 10 ini, kita nak akses kandungan address pada data pada address 10 ini, kandungan data dia adalah 5, data type dia adalah dalam bentuk integer, maka pointer dekat sini perlulah mempunyai data type dia adalah jenis integer. So itulah yang dimaksudkan pada bahagian dekat sini, iaitu integer pointer is point to the integer type of variable, character pointer point to the character type of variable. So nampak ni, dia perlu mempunyai jenis data type yang sama. Okey. Kemudian untuk dekat sini kita nak point pada apa? Kita nak point pada address. Jadi kita perlu masukkan address tersebut ke dalam variable PTR dekat sini. PTR dekat sini dia perlu hold data. Kita perlu hold variable 10 dekat sini. Address 10 dekat sini. Bila dua benda ini berlaku, maka kita telah set konsep pointer dalam kita punya konsep pointer lah. So kita nak create pointer dekat sini. Nextnya adalah macam mana kita bila kita dah declare, kita nak access. Macam mana kita nak access ataupun macam mana kita nak gunakan pointer tersebut. Jadi katakan ini adalah instruction yang pertama, kedua, ketiga, yang keempat. Katakan saya nak access. Saya nak access. Jadi saya akan buatlah apa yang sebagai contoh. Saya akan buat kat sini. Statistik PTR sama juga dengan 7. So apa yang akan berlaku dekat sini? Instruction ni PTR, kita ada star, PTR sama juga dengan 7. Apa yang akan berlaku dekat sini adalah so setelah instruction 1, instruction 2, instruction 3 ni telah dilaksanakan, apabila instruction 4 ini hendak kita laksanakan, apa yang dia akan buat adalah di dalam PTR ni ada apa? Di dalam PTR ini ada address 0 kali 10. Apa yang dia akan buat ke sini? Pergi ke address tersebut. Saya akan bila nampak sini PTR ni, dalam PTR ni ada apa? Ada address. Address apa? Address 0 kali 10. So star kat sini, pergi ke address tersebut. So saya akan
Okey. Pergi ke address tersebut. Okey. Dah pergi dah ke address tersebut. Dah pergi ke address tersebut. Dan lihat di dalam address tersebut. Dilihat di dalam address tersebut. Di dalam address tersebut ada nilai 5. Ada nilai 5. Maka nilai 5 ini digantikan dengan nilai 7. Digantikan dengan nilai 7. Maka nilai 5 dekat sini akan berubah kepada nilai 7. Okey, boleh faham? Boleh faham tak ini instruction ni? Maksudnya apa? Integer y sama juga dengan 5 adalah ini yang kita set tadi dekat sini. Okay, dan kita buat satu pointer dekat sini. Dan apa yang kita akan buat dekat sini adalah bila kita nampak saja arahan star PTR dekat sini adalah pergi ke address PTR. Pergi ke address. Okey, apakah yang terkandung dalam PTR ni? PTR ni kita masukkan apa? Kita masukkan address y. Dan address y ni adalah 0 kali 10. So, pergi ke address tersebut. Pergi ke address tersebut dan gantikan nilai 5 dengan nilai 7. Dan ini yang akan berlaku secara teorinya. Okey. So, kita lihat kat sini. Okay, saya disablekan instruction ni semua. Okay. Alright. So, tak apa. So, saya akan buat integer y sama juga dengan 5. So, integer star PTR sama juga. Okay, star PTR. Okay, so saya dah declare variable y sama juga. Saya initialize dengan nilai 5. Dan PTR y ni saya tahu saya nak dia whole data ataupun dia akan access address y ni. Okay, dan address y ni mempunyai data type dia adalah 5. So, saya kena set data type dekat sini sama juga dengan jenis integer. Okay. Kemudian saya buat apa? Saya akan buat dekat sini. Saya akan masukkan PTR dengan address apa? Address y. Okay. Seterusnya, apa yang saya buat adalah saya hendak laksanakan. Saya nak gunakan pointer sini. Okey, so kita lihat kat sini. Apa akan berlaku kat sini? So, saya delete ni. Y. Saya ada PTR. Okey, PTR. Kemudian, okey. Right. So, akan lihat nilai kat sini ya. So, nilai asal y ni adalah nilai 8. Setelah line kuning ini, line yang ke-17 ini telah dilaksanakan. So, y ni akan berubah. So, kita akan lihat. So, sekali lagi saya akan masukkan address y kat sini. Address y adalah 28FF0 kali 8. So, you akan lihat nilai PTR ni pun akan berubah. So, y kat sini sama juga dengan 8. So, bila saya laksanakan dekat sini, next line. Okey. Akan bertukar menjadi nilai 5. Okey. So, harap you faham lah. Dan begitu juga PTR dekat sini PTR ni, saya akan masukkan address y. Dan address y ni adalah 28, 0 kali 28, FF08. Nampak? Kat sini, PTR ni akan berubah. Okey. Kemudian, apa yang saya akan buat adalah saya akan laksanakan star PTR sama dengan 7 dekat sini. Apa yang awak akan lihat adalah pergi kepada address, lihat di dalam PTR ni ada apa? Di dalam PTR ni ada 0 kali 28FF08. Okey. Kemudian apa yang dia buat kat sini adalah pergi ke address tersebut. Okey. PTR. So, dalam PTR ni ada nilai ini. Pergi ke address tersebut. Okay, pergi ke address tersebut dan lihat di dalam dia. So, address kat sini 28FF08 ni adalah address apa? Adalah merujuk kepada variable y. So, pergi kepada address tersebut, pergi kepada address 28FF08 iaitu pergi kepada nilai
Y. Kemudian gantikan nilai Y sama juga dengan nilai 7. So nilai 5 ini akan berubah kepada nilai 7. So awak akan lihat dekat sini. 5 ni awak lihat akan tukar kepada nilai 7. Nampak? So inilah proses pointer, okey, yang you perlu tahu. Ini adalah pointer declaration dan ini adalah macam mana you nak gunakan pointer tersebut. Jikalau you lihat ada star PTR kat sini, maka ini adalah pointer. Jadi bila you nampak itu adalah pointer, so you kena ingat lah, pointer ni kena ada apa? Kena ada benda, dua benda ni. Okey. Alright. Okey, sebagai contoh. Okey. Okey. So katakan kat sini saya declare pula 65 ni saya declare Z, integer Z sama juga dengan 11. Okey, integer Z sama dengan 11. Kemudian apa yang saya nak buat adalah saya masukkan saja PTR sama juga dengan simbol N Z. Kemudian saya buat ke ni star PTR sama juga dengan 33. So apa yang dia buat kat sini adalah saya masukkan address Z ke dalam PTR. Dan saya letak simbol star PTR kat sini adalah lihat di dalam PTR. Lihat di dalam PTR. PTR ni ada apa? Ada address. Address apa? Address Z. Dan pergi kepada address tersebut. Okey, apa yang saya nak buat pada address tersebut? Pada address tersebut adalah saya gantikan dengan nilai 33. So nilai Z tadi yang bernilai 11 akan bertukar kepada nilai 33. So Z dekat sini apabila dia laksanakan instruction tersebut, so Z kat sini akan menjadi nilai dia sebanyak 33. Nampak? So kita tak perlu ubah PTR, kita hanya masukkan sahaja address Z. You masuk saja address Z dekat situ, kemudian you gantikan nilai address tersebut. Bila you masukkan address tersebut ke dalam PTR, kemudian you untuk access dia adalah you kena letak star. Okey, you letak star. Kalau you tak letak star macam ni, apa yang dia buat kat sini, kalau you buang kat sini, katakan you buang kat sini, PTR sama juga dengan 33. And PTR sama juga dengan 33. Kemudian you buat pula star dekat sini, PTR sama juga dengan 11 pula. Contohnya, kalau ini adalah, apa yang akan berlaku dekat sini adalah, lihat di dalam PTR. Di dalam PTR ada 33. Pergi kepada address tersebut. Pergi kepada address 33. Kemudian gantikan kandungan di dalam kandungan di dalam address tersebut dengan nilai 11. Okey. So bila kita buat macam ni, apa akan berlaku? So contohnya katakan saya buat kat sini PTR sama juga dengan 0 kali 33. Kemudian saya letak star PTR sama juga dengan 11. Okey. Okey. So PTR, so kita kena pi address 33. Okey, so kita pi pada address 33. 0 kali 33. So nampak, you kena access memory at address 33. So tak boleh Kalau you buat juga, apa akan berlaku kat sini? You boleh lihat kat sini apa yang akan berlaku. Tak boleh. Tak boleh kan keluar error. Okey, keluar error 33, you tak boleh nak access ke situ address. So ini yang akan berlaku. Sebab tu kita secara programnya kita tak boleh simply access certain kita nak pergi ke address mana-mana kita nak access, tak boleh. Sebab tu compiler dia akan set
location yang tertentu untuk you boleh access. So kita tak tahu location yang mana yang boleh kita access. Okay, sebab tu kita set variable y. So you tahu dah, compiler akan set pada certain y ni pada address yang user boleh access tersebut. Okay, so dalam situasi ni, ini yang akan berlaku. Tapi kalau dalam soalan test, soalan secara teori ni apa kan, okay, so you boleh access lah teori sebab you tak tahu kan address 23 ni ada tahu ke tak ada tahu ke, you tak tahu. Just sebagai example, boleh lah you nak buat kan. Okay, so kita lihat. Okay, so hopefully you boleh faham lah apa benda yang hendak diterangkan dekat sini Okay. Okay, ini sebagai contoh kat sini. Okay, so you akan declare integer 6 sama juga dengan 15. So ini you akan declare pointer. Okay, pointer kat sini integer star ptr. Kemudian you apa je kena buat adalah masukkan address number tadi ke dalam pointer tadi. Kemudian untuk you access pointer adalah letak star ptr dekat sini. Maka apa yang dia akan buat dekat sini, star ptr adalah pergi ke dalam lihat apa kandungan dalam ptr. Kandungan dalam ptr itu ada apa? Adalah address number. So pergi kepada address number tersebut, dan apa yang dia buat instruction di sini adalah printf, dan lihat di dalam kandungan dia. Kandungan dia sebanyak 15. Jadi kita akan ubah kandungan, kita akan displaykan, ambil nilai kandungan 15 tadi tersebut, kemudian digantikan dengan keseluruhan star ptr ni, letak dekat sini dengan nilai 15 tadi. Okay, right. So ni dia punya konsep dia. So yang ini apa yang dia akan buat dekat sini, instruction. So kita akan declare integer z dan juga y dengan nilai dia sebanyak 5. Okay, kemudian kita declare satu variable y, y ptr. Maksudnya ini adalah pointer. Okay, ptr satu variable name, dan y lah secara armnya kita declare satu variable y ptr. Okay, untuk kita access, kemungkinan ini adalah access untuk y. Jadi apa yang dia buat kat sini adalah y ptr, kita akan masukkan address. So print address of y adalah sama dengan y ptr. So nampak ni, di dalam y ptr ni ada apa? Ada address. Kemudian apa yang dia buat kat sini, pergi kepada address tersebut. Pergi kepada address tersebut, kemudian campurkan dengan, dan lihat di dalam address tersebut apakah dia punya kandungan dia. So di dalam kandungan y ptr ni ada address y. Pergi kepada address y dan lihat di dalam address y tersebut, dan nilai dia adalah sebanyak 5 yang ini kan. Kemudian 5 dekat sini digantikan. So kita gantikan terus dengan 5 macam ni. So 5 campur dengan 5 dapat 10. So z sekarang ni adalah bernilai 10. So z sekarang ni adalah bernilai 10 yang ini. Kemudian kat sini pula, okey, pergi pada address, lihat di dalam y ptr ada apa? Ada address y. Kemudian pergi kepada address y dan lihat di dalam kandungan tersebut ada berapa? Ada 5, dan digantikan 5 sama juga dengan 7. So gantikan tadi nilai 5 tadi dengan nilai 7, kemudian laksanakan operasi ini. So tadi kita ada nilai dia 10. Okey, kat sini 10. So print content 2 content 2 of z. Nilai z tadi tu adalah kat sini ini dah ganti dah. Sepatutnya 7 campur dengan gantikan tadi 5. So 7 campur dengan 3. So kita akan dapat nilai dia sebanyak 12. 7 campur 3 10, campur dengan 2 lagi, so dapat 12. So nilai ini adalah sebanyak nilai 12. Kemudian apa yang dia buat dekat sini, y ptr sama juga dengan address z. Okey, address z. So dekat sini kita akan lihat nilai address y ptr ini berubah daripada address y kepada address z. Bila sekarang ni, bila you buat, okey, kat sini kalau you buat dekat sini y ptr sama juga dengan, sorry, kat sini star kat sini sama juga dengan
50, apa yang dia akan buat? Pergi kepada kandungan YPTR. So YPTR ni ada apa? Ada address Z. So pergi kepada address Z. Okay, so you akan pergi pada address Z dan lihat di dalam address Z tersebut apakah yang terkandung. So dalam Z ni ada nilai 12. So gantikan dengan 50 sebab instruction ini adalah menggantikan nilai kandungan nilai 12 tadi itu kepada nilai 50. Okey, so ini instruction yang dilaksanakan. Okey, so ni pun sama juga. Apa dia akan buat adalah integer star P. Okey, ini adalah pointer. Alright, pointer. So kita ada integer Z, integer Y sama juga dengan 5. Dan P ini apa dia buat adalah dia akan masukkan ke dalam. So bila ada pointer, mesti kita akan lihat, mesti dia lihat address, mesti kita masukkan address. Kita mesti masukkan address Y tadi. So bila kita print out yang ini, apa yang kita akan dapat adalah address Y, P dan juga address Z. So address Y, P tadi dia nilai dia adalah kandungan adalah address Y, so you akan dapat nilai sama. Dan address Z ni adalah address Z. Print %D, Y dan juga P. So Y kat sini apakah kandungan Y? Y sama juga dengan Y dia sama juga dengan nilai 5. Dan star P. Star P maksudnya lihat di dalam P ada apa? Di dalam P ada address Y dan pergi kepada address tersebut. You akan pergi kepada address tersebut dan lihat di dalam dia. Okey, di dalam dia ada nilai 5. So you akan dapat nilai di sini 5. So next adalah Z sama juga dengan star P campur dengan 5. Apa yang dia buat kat sini adalah pergi lihat di dalam P ada apa? Di dalam P ada address Y dan pergi ke pada address Y tersebut dan lihat di dalam dia ada apa? Ada nilai 5. So 5 campur dengan 5 you akan dapat 10. So Z tadi akan berubah kepada nilai 10. Okey. So you akan dapat Y. Lihat dekat sini nilai dia, iaitu you akan dapat kat sini Y 5, 5, 5, 10. Okey, 5, 5, 10. Dan seterusnya lah dia akan laksanakan proses-proses ini. Okey, so saya rasa tak perlu saya terangkan benda ini. Konsep dia sama macam mana saya terangkan yang sebelum-sebelum ini. Okey, so next adalah kita nak lihat macam mana kita nak lihat pointer di dalam array. So kita tahu konsep array ni adalah okey, kita nak create satu ataupun kita nak automatic create element di dalam sesuatu, ataupun kita nak permudahkan dalam kita nak create variable. Okey, so kalau you create satu variable ataupun satu array, nama dia adalah B dengan size dia adalah sebanyak 5, maka apa yang akan berlaku dekat sini adalah dia akan create satu elemen yang bermula dengan indeks 0 sehingga 4 dan total dia adalah sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nilai dia adalah sebanyak 5. So BPTR ini adalah kita masukkan address address B pada elemen 0, iaitu kita ada satu variable yang create automatic oleh compiler, iaitu B bracket 0. Ini ada yang dia create sendiri dan kita masukkan address dia. Ini konsep dia adalah sama. Okey, so ini dia akan buat BPTR++. Okey, ini saya terangkan secara ringkas lah berkaitan dengan ini. Okey, alright. So bila Okey, saya ambil contoh yang ini. Okey, so bila you create kat sini array, okey, array variable array 8 dekat sini, maksudnya apa yang kita akan buat adalah kita akan create satu memory
dengan saiz dia sebanyak apa? Sebanyak 8. So, 1, 2, 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ni you akan dapat array automatic bracket kosong, iaitu merujuk kepada elemen yang pertama. Ini automatic create oleh compiler dengan merujuk kepada elemen yang pertama, iaitu array kosong. Dan kita akan dapat array 1 sehinggalah array 7. So kat sini kita akan dapat apa? A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G. Okay. So kat sini kita akan dapat lagi satu simbol apa benda dah, saya lupa dah. Slash kosong macam ni kot, kalau tak salah saya. Okay. So kat sini awak akan lihat kat sini dia akan automatic create lah variable tersebut. Bila you buat PTR, ini adalah pointer ini adalah pointer, star PTR adalah pointer, dan pointer ni adalah dia akan point pada address apa? Address array. Dan di dalam address array ini mempunyai kandungan dia. Kandungan dia apa dia? Kandungan dia adalah satu letter A dekat sini. Satu letter. So data type dia adalah dalam bentuk char character. Bila data type dia bentuk char, so pointer tersebut perlulah dalam bentuk karakter. Okey, perlulah dalam bentuk karakter. So apa yang dia buat kat sini adalah PTR sama juga dengan simbol kat sini, N kat sini, array kosong. Maksudnya kita akan buat apa? PTR ini dia akan masukkan address apa? Address elemen yang pertama ini ke dalam apa? Ke dalam PTR. So PTR dekat sini mengandungi address elemen yang pertama. Kemudian apa yang dia buat extraction dekat sini ni? Instruction kat sini adalah star PTR. Star PTR dia akan buat apa? Adalah pergi kepada address lihat di dalam PTR ada apa? Di dalam PTR ada address, ada address apa? Address array kosong, iaitu merujuk kepada elemen yang pertama. Okey, address elemen yang pertama. Kemudian pergi kepada address tersebut, dan lihat di dalam dia ada apa. So pergi ke address tersebut. Okey, kita pun pergilah. Okey, pergi kepada address tersebut. Okey, dan lihat di dalam kat sini, dan lihat di dalam dia ada apa? Ada A. So, bila ada A, so kita akan display apa? Display A kat sini. Kemudian PTR plus plus. So kenapa dia buat PTR plus plus kat sini? Dia campur address ini dengan nilai 1. Plus plus ni maksudnya dia akan campur dengan nilai 1. Sebab apa dia campur dengan nilai 1? Kenapa dia campur dengan nilai 2 dan seterusnya? Sebab kita bila create array, bila kita create array dengan size 8, compiler dia akan allocate ataupun dia akan sediakan satu lokasi di dalam memori secara tersusun. Dia akan continuous, akan create block dalam memori tersebut secara tersusun dan continuous. Maksudnya next block memori dia adalah apa? Adalah untuk menyimpan data B. Selepasnya adalah menyimpan data C. Selepasnya akan menyimpan data D dan seterusnya untuk complete simpan data A, B, C, D, E, F, G continuously. Maksudnya dia tidak akan berlaku macam contohnya dia tak letak macam ni lah. Okey, kat sini A, kat sini B. Okey, jauh lagi. Nah, kat sini C. Dia tak buat macam ni. Kalau array, bila you declare array, dia tak akan buat macam ni. Dia tak akan buat macam ni. Dia akan letak continuously. Next blocks dia akan letak B, next block dia akan letak C, next block dia akan D. Sebab tu you letak kat sini PTR plus plus, kita pergi kepada next address. Maksudnya apa?
kita tahu di dalam PTR ini dia mengandungi address elemen yang pertama, kita campur satu, dia akan pergi kepada address elemen yang kedua. Okey, elemen address yang kedua iaitu kita ada address array bracket 1. Okey, dan dia akan display lah. Instruction ni adalah dia akan display. Dan seterusnya lah, dan seterusnya. Okey, so kita akan dapatlah data-data A, B, C, D sampai kita akan lihat apa ada kat sini. A, B, C, D. Kat sini nampak kita tolak, maksudnya kita akan kita akan tolak balik address tersebut. Okey, so kita akan dapatlah maklumat dekat sini. Okey, seterusnya dekat sini okey, selain itu juga kalau awak lihat instruction dekat sini, dia akan point pada address yang pertama, pada elemen yang pertama. Okey, kemudian kita akan campur dengan satu untuk kita jump kepada elemen yang kedua, iaitu pada address array bracket 1. Okey, sama juga ni kan campur juga, ni kan tolak. So kat selain daripada itu juga kita boleh buat macam ni ya, PTR campur dengan 2, iaitu kita akan lihat kat sini PTR dekat sini address dia, dan kita campur dengan 2. So maksudnya kita jump kepada step yang kedua. So kita boleh buat juga macam tu, tak ada masalah, as long you duduk dalam zone array tersebut. Jangan keluar daripada zone array, betul lah. Okay, you create 8 size, bila you campur dekat sini, tiba-tiba you dah pergi dekat contohnya lah kan, kat sini you create elemen. Okay, you create elemen untuk array kat sini. Okay, sini pula. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So you ada 5 size. Katakan A bracket kosong, A bracket 1, 2, 3, 4. A bracket 4. So katakan address ini adalah 0 kali 10. Okey, 0 kali 11. Okey, 11. So ni 12, 13, 14. So kat ni 0 kali dengan 14. Tiba-tiba you buat kat sini. Okey, you buat apa kat sini? Star PTR campur dengan 10. Kan? Cuba address ni, katakan dia address ni adalah yang ini, you campur dengan 10. Dah pergi jauh dah. And you dah pergi jauh dah dekat sini. Address mana dah tak tahu. So dia akan pergi juga address tersebut, sama ada you boleh access memory ataupun tak boleh access memory. Kalau boleh access memory, so dia akan keluarkanlah data apa yang ada di sini. So data ni you tak tahu, katakan unknown data, so dia akan display unknown data. Okey, so lihatlah, tapi asas dia adalah sebagaimana yang saya bagi tahu kat sini. So sama jugalah yang di sini. So integer I, sum sama dengan 0. So integer star PTR. Okey, so star PTR ni dia akan masuk address apa? Address 60. So address 60 di dalam dia data type dia adalah integer. So should be pointer pun should be declare data type dia jenis integer juga. So yang ni dia akan access kepada elemen yang pertama. So I sama juga dengan 0, I kurang dengan 10 dan I plus plus. Maksudnya kita akan access keseluruhan keseluruhan elemen di dalam sesuatu array tersebut, dan dia akan buat satu operasi jikalau operasi ini betul, iaitu dia akan buat apa? Star PTR. Adakah star PTR greater than 10 atau star PTR kurang daripada 10? Kalau dua-dua ini betul, maka dia akan campur, dia akan buat sum ni, dia akan update nilai sum kosong kat sini, dia akan campurkan. Kemudian kita nampak dekat sini PTR plus plus untuk kita pergi kepada mana? Kita nak pergi kepada next pointer dekat sini. Okey, dia akan check nilai 4 ni adakah greater daripada 10. 4 greater 10 tak? 20 greater than 10 tak? Ya. 20 kurang daripada 10 tak? 20 adalah sama juga dengan 20. So dia tak akan buat yang ni. So 4 greater than 10 tak? 5 ada greater than 10 tak? Salah. Yang ni dia
23 greater than 10. Ya, betul. 23 kurang daripada 20 tak? 23 adalah besar. So, 14. 14. Okey, 14 ni greater than 10. Ya, kan? Ya. So, dia ya. Kemudian, star PTR kurang daripada 20. Adakah 14 ini kurang daripada 20? Ya. So, dia akan campurlah kosong campur dengan star PTR iaitu nilai 14 tersebut. Dan seterusnya lah. So, you akan dapat dia punya result dekat sini. So, cuba buat dekat sini dan lihat dia punya hasil dia. Berapa banyak nilai dia. Dan ini adalah exercise yang you boleh buat untuk kukuhkan lagi you punya kefahaman. So, sampai situ saja untuk hari ini berkaitan dengan pointer. So, hopefully you boleh faham konsep pointer yang sebagaimana yang saya terangkan. Okay. So, saya harap dengan video yang saya terangkan ini membantu awak untuk mengukuhkan kefahaman awak berkaitan dengan pointer. Dan cubalah buat latihan-latihan yang ada di dalam nota tersebut. Dan setiap example tersebut ada contoh-contoh kod yang you boleh tulis dan you boleh letak dekat dalam you punya code block untuk lihat. So, buat debugging untuk lihat dia punya proses dia macam mana berlaku. Okay. So, itu adalah benda yang sangat penting kalau you buat debugger, gunakan debugging untuk you lihat setiap instruction di dalam you akan execute setiap instruction dalam you punya example tersebut dan lihatlah bagaimana data-data tersebut berubah, adakah ia selari balik dengan teori yang diajarkan dan you faham macam mana. So, kalau tak sama, lihat sebab apa, dekat mana punca jikalau berlaku kesilapan. Okay. So, hopefully saya harap awak faham. Okay. Dan sepanjang saya mengajar, so jikalau ada kekurangan dan sebagainya, saya minta maaf. Itu atas kelemahan diri saya sendiri. Okey. Walau bagaimanapun saya akan cuba bantu awak dari segi apa juga pun, as long you ada semangat yang kuat untuk belajar dan dengan kita punya limitation untuk kita berjumpa secara face to face. Okey. Disebabkan isu COVID dan sebagainya. So, hopefully lah saya cuba buat yang terbaik mungkin lah untuk bantu awak supaya awak faham untuk C programming. Okay. So, sampai itu sajalah. So, nanti kita jumpa untuk sesi-sesi yang lain, untuk sesi lab, dan jika ada soalan-soalan yang lain yang nak you tanya, so boleh kita bincangkan. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.